Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Terima kasih pada yang berbahagia Abang Azli selaku pengacara pada majlis pada malam ni, juga merupakan merangkak sahabat saya, klien saya juga. Klien kena rahsia dah. Sahabat saya yang saya kenal saya pada tahun 2017. Waktu tu kami umrah sekali. Dan start daripada tu berkekalan lah ukhuwah tu sampai ke hari ni lah, sampai sekarang insyaAllah, dan insyaAllah sampai hari kiamat, insyaAllah sampai ke alam akhirat nanti insyaAllah. Baik. Sebab tu kalau kita dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita bersahabat, kita dalam hidup kita ni, kalau kita nak selalu buat kebaikan, kita kena duduk dengan dua golongan. Sebagai mukadimah pada malam ni, kita kalau nak duduk sentiasa dalam kebaikan, selalu kadang-kadang orang tanya, Ustaz, nak buat baik ni senang, betul tak? Nak buat baik senang, tapi nak berterusan dalam kebaikan tu susah, betul? Kan? Kalau nak buat baik duha 2 rakaat hari ni, boleh, insyaAllah senang, tak sampai 5 minit. Tapi nak buat pula besok, belum tentu, kan? Itu belum confirm lagi, kan? Kadang-kadang sibuk lah ni sekarang pula musim PDPR dekat rumah, kan? Sebelah kanan tengok anak nombor 1, sebelah kiri tengok anak nombor 2, kan? Bapak pula kat belakang tengok anak nombor 3 dengan nombor 4, kan? Jadi kadang-kadang silap-silap tengok-tengok waktu duha dah habis, kan? Nak buat kebaikan senang, tapi nak istiqamah, nak berterusan dalam kebaikan tu satu benda yang susah. Sebab tu istiqamah ni benda yang jarang orang dapat, jarang orang boleh buat. Sebab tu kalau kita nak istiqamah dalam kebaikan, cara dia apa? Cara dia kita kena selalu duduk dengan dua golongan ni. Ataupun kita kena cari dua golongan ni. Yang pertama, kita kena cari kawan yang baik, sahabat ataupun teman yang baik. Yang pertama, golongan yang kita kena cari iaitu kawan-kawan atau teman-teman, sahabat-sahabat yang baik, yang mana sahabat ini akan selalu menjadi pendorong kita kepada kebaikan, kan? Sebab manusia ni tuan-tuan, lumrah dia akan ikut dengan siapa dia berkawan. Sebab manusia dia jarang berkawan, duduk sekali dengan orang yang tak sekepala dengan dia, betul? Kan? Kita pun dalam dunia networking, dunia networking kan? Saya juga orang yang terlibat dengan dunia networking ni, kan? Kita akan dia jadi satu amalan kita duduk dengan di kalangan kita punya klik-klik kita lah, kan? Ataupun kita punya rangkaian kita dan sebagainya. Dalam kehidupan kita pun sebenarnya kita memang diajar untuk, kita ni memang lumrah manusia, dia tidak akan duduk dengan orang tak sekepala, kan? Sebab tu tuan-tuan pernah tengok tak dalam grup WhatsApp, geng motor duduk sekali dengan geng kereta? Pernah tak? Tak pernah, kan? Ataupun geng mancing duduk dengan geng kaki main bola? Tak pernah. Ataupun kalau yang perempuan pernah tak dalam satu grup geng tapawai dengan geng mas? Ada tak sekali dalam satu grup? Tak pernah ada, kan? Tak pernah ada. Tak boleh. Sebab apa? Sebab manusia ni dia tak synchronize kalau tak sekepala, kan? Contoh orang yang minat kereta, kalau dia sembang kereta dengan kawan-kawan dia yang minat kereta, dia punya orang kata feedback tu lain dengan orang yang minat kereta sembang dengan orang minat mancing, kan? Orang yang minat kereta, dia sembang dengan orang yang minat kereta, dia tukar exhaust, satu set exhaust, dia punya piping apa semua, 7,000. Kawan yang sebelah ni kata, fuh, hebat, kan? Tapi cuba orang yang bawa kereta, dia tukar exhaust dia, piping dia 7,000, sembang dengan orang yang mancing, dia kata apa? Itu kerja gila, dia kata. Dia kata ni apa benda ni, tu exhaust saja sampai 7,000, kan? Sama dengan orang mancing. Orang mancing kalau sama-sama dia,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama-sama dia sembang pasal mancing, pasal motor mancing tu kan, pasal dia punya mesin mancing tu kan. Dia sembang dengan kawan, dia kata aku beli mesin ni harga 5,000. Kawan yang kaki mancing ni dia excited lah. Dia kata hebat, power ini memang boleh main laut dalam ni. Tapi cuba dengan orang yang kaki mancing ni, dia cerita dia punya mesin tu dekat kaki motor. Kaki motor kata tu 5,000 tu aku boleh buat aku punya enjin, dia kata. Kan? Dia sebab apa? Sebab manusia ni lumrah, dia tak akan duduk dengan orang yang tak sekepala dengan dia. Maka kalau kita nak buat kebaikan, kena duduk dengan orang yang suka buat kebaikan. Sebab tu Nabi SAW sebutlah hadis, an-nasu ala dini khalilihi. Manusia itu di atas agama siapa dia berteman. Maknanya punyalah besar sahabat ni, manfaat dia ataupun kesan dia dalam kehidupan seorang manusia sampai boleh mempengaruhi agama kawan dia. Kan? Selalu saya selalu, kalau saya bagi contoh, anak-anak kita. Kan? Anak-anak kita, kalau anak-anak tuan-tuan, kalau jenis susah mengaji di rumah, kita panggil lah 2-3 kali dia tak nak mengaji. Senang je cara dia. Cara dia, hantar tempat kawan dia mengaji. InsyaAllah, laju dia pergi mengaji. Sebab apa? Sebab ada kawan dia. Sebab tu kena cari yang pertama, kawan yang baik. Kawan yang baik ini istimewa dia tuan-tuan. Bukan sekadar dia berkawan di atas dunia. Tetapi kawan yang baik itu, dia berkawan dengan kita sampai hari akhirat. Ini yang kita nak. Sebab tu dalam kita buat apa-apa, tak kira dalam kehidupan kita, dalam bisnes kita, dalam pekerjaan kita, bila kita berkawan dengan orang tuan-tuan, biar letak satu matlamat. Kita berkawan tu nak berkawan sampai syurga. Maka matlamat kita berkawan kerana Allah. Jangan kawan dengan orang sebab harta. Sebab bila harta kita hilang, kawan pun akan hilang sekali. Jangan berkawan sebab pangkat. Pangkat kita hilang, hilang kawan-kawan yang lain. Tapi kalau kita berkawan kerana Allah, maka kawan kita tu akan berkawan sampai dalam syurga. Sehingga disebut dalam riwayat, sahabat yang baik ni, sahabat yang soleh, yang berteman-teman yang baik ni, yang selalu bawa kita pada kebaikan ni, apa dia punya syafaat? Dia boleh bawa kawan dia ni masuk dalam syurga sekali dengan dia. Disebut dalam riwayat, ada seorang hamba Allah ni dia masuk syurga. Bila dia masuk syurga, tiba-tiba satu hari selama tu dia teringat kawan. Kawan dia yang baik, yang atas dunia selalu dengar kuliah sekali, selalu minum sekali, selalu lepak sekali. Kan? Dia cari-cari dalam syurga tak ada. Akhirnya dia cari-cari tak jumpa. Akhirnya dia bertanya pada Allah. Tanya kawan dia mana? Mana kawan saya ni ya Allah, yang selalu dengan saya dulu atas dunia? Allah kata ada kawan kamu dalam neraka. Rupanya kawan baik dia ni duduk dalam neraka. Dia dalam syurga, terpisah kawan dia dalam neraka. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah boleh tak dengan rahmat kamu ya Allah, masukkan dia ni, kawan aku ni, sekali dengan aku dalam syurga. Dan disebut dalam riwayat, Allah ambil sahabat dia ni, kawan dia ni yang dalam neraka ni, masuk dalam syurga disebabkan permintaan kawan dia dalam syurga ni tadi. Sebab tu atas dunia, cari kawan ni yang, teman yang selalu ajak kita dalam kebaikan. InsyaAllah selalu kita dalam kebaikan. Baik satu. Nombor dua, kalau kita nak istiqamah dalam kebaikan, agama ajar, kita kena cari jiran yang baik. Nombor dua, cari jiran yang baik. Sebab tu jiran ni bukan orang yang main-main dalam kehidupan kita. Kita boleh masuk syurga dengan sebab jiran kita. Kita pun boleh masuk neraka dengan sebab jiran kita. Lepas tu Islam ajar, kalau nak masuk satu-satu kawasan, kalau kita baru beli rumah, kita baru nak masuk kawasan baru, Islam ajar yang pertama tengok jiran. Baru tengok rumah dulu. Mana kalau kawasan yang kita nak masuk tu, kita nak beli rumah subsale, rumah yang second ke apa kan, kita nak beli rumah ni tuan-tuan, sebelum beli rumah, tengok jiran dulu. Tengok jiran dulu. Sebab apa? Sebab jiran ni, Nabi ajar al-jaru qabla dar. Ini bukan sifu hartanah ke ajar, tak. Ini Nabi ajar. Nabi ajar apa? Al-jaru qabla dar. Jiran dulu, baru rumah. Maksudnya apa? Nak pindah, nak masuk satu-satu kawasan, tengok jiran. Sebab apa? Sebab anak kita akan berkawan dengan anak jiran kita. Isteri kita akan berkawan dengan isteri jiran kita. Suami kita akan berkawan dengan suami jiran kita. Maka kalau kita jiran kita baik,
maka dia akan selalu bawa kita kepada kebaikan. Itu nombor 2. Jadi kalau kita nak selalu pada kebaikan, kita kena duduk dengan 2 golongan ni. Apa dia? Pertama, kawan yang baik dan juga jiran yang baik. Jadi Abang Azli ni kawan saya, teman saya, mudah-mudahan kita semua berteman dengan teman-teman yang baik. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya masuk pada tadi mukadimah. Ustaz kalau mukadimah dia lama. Ceramah pendek kan? Ceramah pendek mukadimah je lama. Baik. Jadi sebelum saya masuk pada tajuk kita hijrah pada malam ni, baik, saya tambahlah perkenalan mengenai diri saya. Baik, saya Ustaz Muhammad Abu Jihad bin Mat Sabri. Boleh panggil Ustaz Abu boleh, Ustaz Jihad boleh. Tak panggil Ustaz pun okey, tak ada masalah. Nak panggil Bro boleh, no problem. Baik, saya duduk di Dengkil. Saya baru pindah di Kuala Lumpur 7-8 bulan macam tu, baru pindah. Sebelum ni saya duduk di Puchong. Kemudian menuntut di Universiti Al-Azhar Mesir dalam jurusan Syariah Islamiah. Alhamdulillah menikah dah 4 orang anak. Nikah 1, anaknya 4. 4 bini Ustaz Bukan bini 4. Bukan. Anak 4. Isteri 1 lagi. Baik. Itulah sedikit tentang saya. Abang Azli ni macam saya sebut tadi lah, saya kenal dekat Umrah. Dan insya-Allah tuan-tuan, dalam apa-apa kehidupan kita kan, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita nak pergi mana-mana tak ada masalah. Tapi kena ada satu tekad dalam hati kita, kita nak mesti jejakkan kaki ke rumah Allah, ke Baitullahil Haram di Mekah dan di Madinah. Ini kita kena letak target dalam kehidupan kita tuan-tuan. Mesti sampai kan. Lagi-lagi kalau kita yang tak pernah sampai, tiba-tiba wabak macam ni tuan-tuan, bayangkanlah kalau sebelum ni kita tak pernah sampai, tak pernah pergi, tak pernah jejak kan, tiba-tiba jadi pandemik sekarang ni, tiba-tiba sampai kesudah tak boleh pergi umrah, sampai kesudah tak boleh pergi haji. Jadi ini satu benda yang kita dah rugilah. Nasib baiklah dia tutup tu sekejap kan, dalam 2 tahun lepas ni dah boleh pergi balik dah, insya-Allah. Jadi kita kena letak target, dalam diri kita nak jejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Baitullahil Haram dan juga di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di dalam di Madinah, insya-Allah. Baik. Jadi tajuk kita malam ni iaitu hijrah. Hijrah bersempena dengan kita dalam bulan Muharram. Baik. Sebelum kita masuk cerita tentang hijrah ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, satu benda yang kita kena maklumi ataupun kita ambil tahu kan, kenapa kita menyambut peristiwa hijrah. Bila masuk bulan Muharram, kita akan cerita pasal hijrah. Kita akan sebut tentang ma'al hijrah, sambutan ma'al hijrah, peristiwa hijrah Nabi SAW. Kita akan cerita pasal benda ni. Sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedangkan dalam Islam ataupun dalam ikut sirah, peristiwa hijrah tidak berlaku dalam bulan Muharram. Nabi SAW berhijrah ke Madinah tidak berlaku dalam bulan Muharram. Sebaliknya berlaku pada hujung Safar, Muharram Safar, pada hujung Safar, dan Nabi sampai ke Madinah pada awal Rabiul Awal. Itu adalah tempoh Nabi SAW keluar berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah. Kan? Jadi Nabi tak berhijrah pada bulan Muharram. Jadi sebab tu ada sebahagian orang, setengah-setengah cakap orang, kenapa sambut ma'al hijrah, cerita hijrah bulan Muharram, sedangkan tak berlaku hijrah itu dalam bulan Muharram? Maka kita jawab. Ada beberapa jawapan. Baik. Sebelum tu kita cerita dulu kenapa kita sambut ma'al hijrah. Baik. Kerana kisahnya pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Islam yang kedua, yang mana zaman dia Islam berkembang sampai 2/3 dunia. Sehingga hebatnya Sayyidina Umar ni disebut dalam riwayat bahawa iblis tidak akan lalu di jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar. Kerana hebatnya dia, iblis pun takut. Kan? Iblis tengok kita gelak je tuan-tuan. Kan? Iblis tengok kita, dia senyum, dia sengih. Ni koman je ni kan. Ini senang-senang je nak goda ni. Tapi Sayyidina Umar, jalan dia lalu, iblis takkan lalu.
Iblis tak akan lalu. Kerana apa? Hebatnya Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar ni banyak dilakukan pembaharuan. Antaranya bermula dibukukan Al-Quran pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, dia dah nampak dah bahawa ramainya orang yang hafal Quran ni mati syahid dalam perang. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar angkat cadangan supaya dibukukan Al-Quran pada waktu zaman Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Sebab apa? Sebab tidak dilakukan pada zaman Nabi SAW. Tapi Sayyidina Umar dia tak lawan. Dia kata Sayyidina Abu Bakar tak setuju, tak apalah. Mai datang zaman dia memerintah, zaman dia jadi khalifah, maka dia memulakan pengumpulan Al-Quran. Baik. Dan juga zaman Sayyidina Umar ini, maka di orang Islam ataupun di Sayyidina Umar ni, dia fikir orang Islam ni dia kena ada kalender. Orang Islam ni dia kena ada takwim dia. Dia ada kalender dia. Sebab apa? Sebab waktu tu tamadun yang ada pada ketika itu semuanya ada kalender. Semua ada kalender. Anak tamadun Cina, Mesir, Purba, Romnya, Parsinya, masing-masing ada kalender masing-masing. Itu menunjukkan ketamadunan sesuatu tamadun. Hebatnya satu tamadun, dia ada kalender, dia ada takwim dia, dia ada tahun dia. Maka Sayyidina Umar dia bagi cadangan pada sahabat-sahabat dia untuk dia buat orang Islam ni mesti ada takwim dia, mesti ada tarikh dia, mesti ada tahun dia untuk memudahkan. Dan memang memudahkan. Tak memudahkan sampailah kita pada hari ini. Tak mudahnya untuk kita tahu kisah Nabi, mudahnya untuk kita tahu sejarah kehidupan Nabi. Maka itu memudahkan. Baik. Lalu dibincang. Bila macam tu dibincang, kan? Bila bincang-bincang, okey, kita kena ada tahun untuk orang Islam. Maka dibincangkan bila nak dikira bermulanya tahun pertama dalam Islam. Bila tahun pertama nak mula tahun dalam Islam, maka ada yang bagi dicadangkan pada tahun Nabi SAW lahir. Tahun gajah. Maka tahun tu dikira tahun yang pertama dalam Islam. Ada yang bagi cadangan. Sebab apa? Sebab nak memuliakan ataupun Nabi ni SAW sebagai insan yang mulia, maka kita mengambil kelahiran Nabi, kelahiran yang membawa cahaya, membawa kebenaran, kelahiran itu menjadi tahun pertama dalam Islam. Tapi tak dipersetujui. Sebab apa? Sebab menyamai dengan orang Kristian. Orang Kristian juga tarikh mereka ataupun tahun mereka dikira dengan tahun lahirnya Nabi Isa AS. Itu disebut sebagai tarikh takwim Masihi. Masihi. Masih itu siapa? Masih ni Nabi Isa AS. Maka disebut sebagai tahun Masihi. Diambil sempena dengan lahirnya Nabi Isa. Maknanya kalau hari ni Nabi Isa umurnya 2021. Itu umur Nabi Isa AS. Baik. Lalu dicadangkan pula tarikh lain sekian-sekian. Akhirnya dipilih tahun pertama Islam ialah tahun Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Maka itu disebut sebagai tahun yang pertama dalam Islam. Maka dengan sebab itu kalender kita dinamakan dengan kalender Hijriyah ataupun tarikh Hijri. Sebab apa? Sebab kalender kita dia bermula pada tahun Nabi SAW berhijrah. Kenapa? Kerana hijrah memberi kesan yang besar kepada Islam. Daripada Islam yang tidak berapa berkembang di Mekah, hanya diterima dengan sebilangan kecil manusia, tapi bila mana berhijrah ke Madinah, maka hijrah Islam berkembang sehingga 2/3 dunia. Sebab apa? Kesan daripada hijrahnya Nabi SAW. Maka bila disebut hijrah, maka diambil sebagai besarnya manfaat ataupun peranan hijrah, maka diambil sebagai tahun yang pertama dalam Islam. Okey, selesai satu masalah. Bila dah ada tarikh, bila dah ada tahun, maka dibincangkan pula tahun tu mula bila, habis bila. Dia mesti ada awal tahun, akhir tahun. Dia tak boleh tak tahu awal, tak tahu akhir, tiba-tiba masuk tahun tu. Dia tak kira. Susah nak kira. Jadi dibincangkan pula bila nak dikira tahun pertama dalam Islam. Bulan pertama untuk tahun Islam. Dibincangkan bila. Maka ada orang bagi cadangannya Rabiul Awal. Sebab apa? Sebab bulan tu bulan lahirnya Nabi SAW. Ada yang bagi cadangan bulan Ramadan. Sebab apa?
bulan Ramadan itu bulannya Sayyidul Syuhur, ketua segala bulan, bulan yang paling mulia, kan? Dan untuk maklumat sahabat-sahabat, bulan-bulan yang kita sebut ni adalah bulan yang sudah disebutkan atau digunakan oleh orang Arab. Oleh orang Arab sebelum daripada datangnya Islam. Mana sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, Arab jahiliah dah pakai dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kena ingat tuan-tuan. Kena ingat ni, kita punya bulan-bulan ni kena ingat ni. Kalau tak ingat, tuan-tuan kena nyanyilah. Habis saya tak nyanyilah, saya nyanyi tak sedap. Lagi semua left nanti. Kan? Tuan-tuan kena nyanyilah, kalau tak ingat, nyanyi. Kan? Kena ingat ni, bulan-bulan ni kena ingat ni. Sebab ni bulan kebanggaan kita, ini tarikh kita, ini kita punya identiti kita. Ni tarikh Islam ni identiti kita. Sebab tu kita kena ingat. Baik, jadi akhirnya dipilih bulan Muharram. Sebab apa? Sebab antaranya bulan Muharram ni disebut bulan yang besar dalam Islam. Di antara bulan yang diharamkan berperang. Dan juga bulan Muharram ini simbolik kepada bulan orang balik daripada haji. Orang biasa balik daripada haji akan sampai ke tempat asal pada bulan Muharram. Sebab dulu kan musim nak pergi perjalanan tu jauh, naik unta dan sebagainya, pakai kapal laut dan sebagainya. Tapi zaman tu naik unta dan sebagainya. Maka orang akan balik sampai ke rumah masing-masing sekitar bulan Muharram. Maka diambil simbolik balik pada umrah haji, simbolik diampunkan dosa, balik dalam keadaan tidak ada dosa, maka masuk bulan Muharram, ada bulan yang kita bersih daripada dosa. Maka sebab tu dipilih bulan yang pertama dalam Islam ialah bulan Muharram. Okey, jadi yang boleh kena kita sambut ma'al hijrah pada bulan Muharram sebab apa? Sebab tu. Bukan sebab Nabi berhijrah ke Madinah pada bulan Muharram, tidak. Nabi berhijrah pada bulan Safar sampai pada awal Rabiul Awal. Tapi kena dia dengan kita sambutan ma'al hijrah, bulan cerita hijrah bulan Muharram, kerana tahun yang pertama dalam Islam ialah tahun hijrah, tahun Nabi berhijrah, dan yang kedua kerana awal tahun itu bermula dengan bulan Muharram. Dan jawapan yang kedua, boleh jadi juga kerana sebelum Nabi hijrah, sahabat hijrah dulu. Nabi antara yang akhir yang hijrah. Nabi antara yang akhir yang hijrah. Nabi dan Sayyidina Abu Bakar yang akhir yang hijrah. Nabi suruh orang lain dulu. Nabi suruh orang lain hijrah dulu. Jadi boleh jadi sahabat-sahabat yang sebelumnya berhijrah bermula daripada bulan Muharram. Jadi tidak ada masalah untuk kita cerita bulan Muharram ni, kita cerita berkenaan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah. Dan yang paling utama untuk kisah Nabi ini ataupun sirah Nabi ini ialah dengan kita mengambil pengajaran. Yang penting untuk setiap kisah yang berlaku pada Nabi Cece, kalau mute Cece. ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu pengajaran daripada kisah-kisah yang menjadi iktibar dalam kehidupan kita. Baik, di antara iktibar ataupun orang kata pengajaran yang sangat-sangat besar yang boleh kita ambil daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu benda yang sangat penting yang menjadi penentu bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Benda yang paling simple, benda paling orang kata paling mudah untuk kita ingat dan kita faham. Apa dia? Iaitu berkenaan dengan niat kita. Intipati daripada hijrah yang pertama yang kita boleh dapat iaitu berkenaan dengan niat. Sehingga itu, sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut hadis ni semua orang mesti ingat semua orang, kan? Anak saya yang sekolah pasti ingat hadis ni, kan? Dia kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap daripada amalan itu dengan niat. Setiap daripada amalan itu dengan niat. Kita dengan apa yang kita niatkan. Apa yang kita niatkan itu menentukan akan bagaimana diri kita. Sebab tu niat ni benda yang penting.
Sehingga kan ada ulama menyebutkan bahawa kadang-kadang seseorang itu hebatnya di sisi Allah bukan kerana amalnya yang banyak, tetapi kerana niat baiknya yang banyak. Bahkan kadang-kadang pada setiap amalan dia itu, dia mempunyai niat yang banyak. Para ulama, antara sebab mereka ni jadi orang yang dekat dengan Allah ialah pada setiap amalan kebaikan yang mereka buat itu, pada setiap amalan itu mereka niatnya banyak. Contoh, saya ingat lagi waktu saya nak menikah dulu, waktu saya nak kahwin dulu, guru saya dia bagi saya ada satu kertas. Kertas tu ada senarai niat-niat perkahwinan. Guru saya bagi, dia kata, ambil ni, kemudian baca sebelum nikah. Nanti saya bagi niat tu dekat Abang Azli. Tapi untuk dia baca je lah. Untuk Abang Azli baca je lah. Jangan nikah pula lagi. Untuk dia baca. Baik. Jadi, dia bagi kertas. Saya buka kertas tu. Dalam kertas tu ada 70 niat. Guru saya kata, baca. Baca sebelum nikah. Maksudnya, dengan sekali kita angkat nikah tu, kita mendapat 70 pahala niat yang tadi. Banyaklah. Antaranya untuk melahirkan zuriat, untuk mengelakkan maksiat, untuk menjaga pandangan, banyak. Dia punya niat-niat pada pernikahan itu. Jadi bila kita menikah tu dapat 70 niat yang baik. Jadi antara yang menyebabkan banyaknya pahala ialah dengan banyaknya niat kita pada setiap amalan kita. Contoh kita kerja. Kan? Contoh kita kerja. Kita cari rezeki. Kita buat bisnes. Pastikan padanya jangan semata-mata kita target ataupun kita letak matlamat duniawi. Tengok orang buat bisnes ni pakai kereta besar, kita pun nak kereta besar. Tengok orang buat bisnes ni pakai rumah dia besar, kita pun nak rumah besar. Kan? Tengok orang ni buat bisnes ni duit dia banyak, kita pun nak duit banyak. Jangan sekadar itu. Walaupun tak salah sebab dia benda yang halal. Tetapi biarlah kita target pada kebaikan, pada amalan, pada bisnes kita, pekerjaan kita tu, kita nak dapat pahala-pahala. Contohnya apa? Kita niatkan kita keluar cari rezeki untuk cari rezeki yang halal, dapat pahala. Kemudian kita nak berikan makan dan minum pada isteri dan anak-anak kita, dapat pahala. Kemudian kita bisnes pula dengan kita niat, kita nak bayar zakat, biar zakat kita kita dapat keuntungan dan untung tu kita nak bayar zakat, dapat pula pahala. Biar kita banyakkan niat-niat yang macam ni. Sebab niat ini dia akan mengubah daripada adat menjadi ibadat. Adat kita keluar kerja untuk cari rezeki. Kita keluar kerja adat. Tapi bila kita niat kita kerja kerana Allah, niat kerja untuk cari rezeki yang halal, maka dia tukar jadi ibadah. Bahkan ada ibadah yang berubah menjadi adat ataupun berubah tidak mendapat pahala dengan disebabkan dengan niat. Dan niat ini dia sangat sinonim dengan ikhlas. Niat ni sangat sinonim dengan ikhlas. Kalau kita nak jaga ikhlas kita, benda pertama kena jaga niat kita. Sebab tu dia ikhlas ni dia kunci kepada penerimaan amalan kita. Dan nanti saya akan cerita dalam hadis yang saya sebutkan tadi, nanti diceritakan bagaimana orang itu berubah nilai dia di sisi Allah disebabkan apa yang dia niatkan. Disebabkan ikhlas ataupun tidak di dalam beramal. Nampak tak tuan-tuan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu orang ikhlas ni beramal tanpa ada ikhlas. Dia macam mana? Macam mana kita nak bagi gambaran? Orang yang beramal tak ada ikhlas ni tak ada nilai di sisi Allah. Amalan dia sia-sia. Ada seorang anak murid. Kalau Abang Azli ingat cerita ni saya cerita waktu kita umrah 2017. Waktu kami umrah tu, biasanya kalau umrah dengan Ustaz Yusaini ni, kita akan ada satu malam tu, malam kita kenduri. Kita baca Yasin ramai-ramai, baca tahlil, sewa satu tempat dekat tanah halal. Kemudian kita buat majlis baca Yasin, tahlil arwah, kemudian ada tazkirah, sembahyang hajat dan sebagainya di sana. Jadi saya cerita kisah ni. Ada seorang anak murid. Dia jumpa dengan guru dia, dia kata, wahai guruku,
ajarkan kepada aku berkenaan dengan ikhlas. Tolong cerita pada aku, ikhlas ni macam mana? Macam mana aku nak faham ikhlas? Lalu guru dia kata, boleh nak belajar, tak ada masalah. Lalu anak murid ni tanya, kalau macam tu macam mana nak belajar? Apa yang kena bawa? Pen ke, kertas ke, buku ke? Lalu jawab guru dia kata, datang bawa seguni. Bawa guni yang kosong. Guni ni apa? Selai guni. Macam mana? Sekarung guni. Gitulah. Kan? Jadi bawa guni yang kosong. Dia pun bawa jumpa dengan guru dia. Lalu guru dia kata, kalau dah sampai jumpa guru dia kata, jom ikut aku ke pasar. Sampai di pasar, guru dia pun kata pada anak murid ni tadi, sekarang aku nak kamu berjalan di pasar ni. Berjalan tanpa beli barang. Berjalan saja. Pusing tawaf satu pasar ni. Kan? Tawaf satu pasar, masuk kedai, keluar. Masuk kedai, keluar. Jangan beli apa-apa. Lalu anak murid dia pun masuk. Masuk pusing kedai ni, masuk kedai ni, tanya harga, keluar. Masuk kedai ni, tanya harga, keluar. Masuk kedai ni, tanya harga, keluar. Lepas tu, habis dia pusing, datang daripada guru dia. Sampai daripada guru dia, lalu guru dia kata, dah, jom balik. Dia pun beli. Ni nak belajar apa ni? Tadi suruh berjalan bawa guni, suruh berjalan pula, tak beli apa. Dia pun ikut jugalah. Guru dia pun kata, jom balik. Guru dia balik, guru dia bawa dekat satu tempat yang tak ada orang. Guru dia suruh berhenti. Lalu guru dia kata, kalau sekarang berhenti, aku nak kamu buka kamu punya guni, isikan guni ini dengan batu dan juga pasir yang ada di sini. Sampai penuh. Isi sampai penuh. Lalu anak murid ni pun buka guni dia isi. Isi batu, isi pasir, isilah kayu-kayu semua penuh. Bila dah penuh, anak murid, guru ni berkata, pikul. Sekarang pikul. Pikul ke guni ni, jalan. Dan bila berjalan, guru dia bawa dia ni berjalan di tempat laluan orang balik daripada pasar. Mana kalau lalu dekat jalan ni orang balik pada pasar, orang tahu dah, memang balik pada shopping mall. Orang balik daripada shopping, orang balik daripada beli barang. Lalu bila dia lalu tu, bila dia pikul guni, lalu depan tepi orang apa semua, orang kata apa? Kaya betul budak ni. Shopping sampai penuh guni. Orang pergi shopping bawa plastik bag, dia bawa guni. Guni tu pula penuh dengan barang-barang, kata kayanya budak ni. Ni masuk IQ Revolution lah ni, contohlah. Revolution lah kan. Masuk IQ Revolution lah ni, kan, contohlah. Kan, kaya betul budak ni, shopping sampai penuh guni. Kan? Tetapi orang tak tahu dalam itu hanyalah batu dan juga pasir. Maka sampai di rumah, guru dia kata, itulah ikhlas. Apa dia? Ikhlas ni, amalan ni kalau tak ikhlas, macam tadi. Macam guni tadi. Nampak penuh, nampak mewah, nampak kaya orang ni. Tapi hakikatnya dalam tu hanyalah batu dan juga pasir yang tidak ada gunanya. Maka begitulah kita, bila mana tidak ada ikhlas, amalan kita tidak ada nilai di sisi Allah. Buatlah banyak mana pun amalan. Hebat macam mana solat kita, banyak mana sedekah kita, banyak mana derma kita, banyak mana tolong orang kita. Tapi kalau tidak ada ikhlas, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Allah tak kira amalan yang kita buat. Sebab tu pentingnya untuk kita jaga niat. Nabi sebutlah hadis tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan pada setiap daripada amal, dan kita akan dapat apa yang kita niatkan. Dan Nabi sambung pula hadis ni. Biasa kita berhenti hadis tu dekat situ je kan. Kita hafal dekat situ. Dia ada sambungan dia. Sambungan dia apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi kata tadi Nabi cerita pasal niat, tiba-tiba Nabi cerita tentang hijrah. Nak sebut apa? Ni nak sebut benda penting dalam hijrah yang kita nak dapat apa dia? Kita kena selalu perbaharui, jaga niat kita. Sebab tu nak jaga hati kita ni bukan senang. Kan? Namanya manusia, bila kita beramal, kita suka orang tengok. Ini lumrah kita. Ini perangai manusia. Sebab tu nak jadi ikhlas ni susah.
Sebab perangai manusia, dia suka orang tengok apa yang dia buat. Kan? Dia suka tengok kebaikan, dia suka orang tengok kebaikan yang dia buat. Sedangkan Islam ajar, iaitu sebaiknya menyembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan aib kita, dosa kita. Macam mana kita tak suka orang tengok dosa kita, kita malu orang tengok dosa kita, sebagai tu juga kita kena ada perasaan kita tak nak orang tengok kebaikan yang kita buat. Lepas tu ada orang tanya pula, Ustaz, salah ke kalau saya buat baik, saya tunjuk ke orang? Contoh sedekah, contoh derma. Kita buat program kebajikan kan, kita kumpul duit ramai-ramai kawan-kawan kita pun pergi sedekah, kita pergi dekat infak dekat madrasah apa semua. Baik. Di sana para ulama membahaskan, kalau kita sedekah, kalau kita tunjuk dengan kita tak tunjuk, dua-dua Allah terima tak? Allah terima. Tunjuk dapat pahala, tak tunjuk pun dapat pahala. Sebab apa? Sebab sedekah ini yang utamanya bergantung dengan niat dia. Tetapi menyembunyikan amalan itu lebih aman bagi hati. Apa maksud dia? Hati kita lebih tenang kalau kita menyembunyikan amal. Menyembunyikan sedekah, hati kita lagi tenang. Sebab tu kita bila beramal, kita nak ketenangan hati. Itu antara tujuan kita beramal. Kita nak hati kita tenang, hati kita lapang. Maka menyembunyikan amal itu lebih menenangkan hati kita. Sebab apa? Sebab bila kita menyembunyikan amal, kita dah menutup ruang untuk iblis goda kita. Berarti kita kena ingat tuan-tuan, iblis ni kerja dia bukan hanya goda kita buat maksiat. Itu kita kena ingat. Tetapi iblis juga kerjanya menggoda supaya amal yang kita dah buat jadi rosak. Itu dua kerja iblis. Iblis yang pertama, dia akan goda kita buat maksiat. Itu kerja dia. Tapi kalau dia tak boleh goda kita buat maksiat, dia goda kita, jangan sedekah dah. Duit banyak-banyak tu sedekah buat apa? Biar dalam bank, biar banyak pada orang lain. Nanti orang tanya, duit kamu banyak mana dalam akaun? Boleh tunjuk banyak-banyak. Ada 6 angka, ada 5 angka. Buat apa nak sedekah? Kerja penat-penat bagi ke orang untuk diri sendiri, sudahlah. Iblis ajar. Tapi tak, kita lawan, kita sedekah juga, kita infak juga, kita tolong orang juga. Iblis takkan stop kat situ, tuan-tuan. Sekarang dia nampak Iblis dia takkan lah. stop. Mami Iblis nampak dia. tidak akan stop. Iblis takkan berhenti kat situ. Dia akan buat apa pula? Dia akan tukar pula. Daripada dia goda kita tak bersedekah, dia akan goda kita pula supaya apa? Supaya sedekah kita rosak. Akhirnya apa? Kita jadi orang yang sia-sia. Kita jadi orang yang kita rasa pahala kita banyak, sedekah kita banyak. Balik-balik jumpa Allah, sedekah kita kosong. Pahala kita kosong. Sebab apa? Sebab iblis berjaya menggoda kita. Bila kita sedekah, iblis pun rasa, orang lain tak sedekah banyak macam kamu. Orang yang sedekah, tu orang yang kamu sedekah tu kerja malas. Dia tak rajin macam kamu. Sebab tu dia terima sedekah, kamu bagi sedekah. Iblis dia cucuk. Iblis dia main-mainkan hati kita. Dia main-mainkan perasaan kita. Dia datangkan riak. Dia datangkan kita rasa baik pada orang. Bila kita share sedekah kita, orang pun puji kita. Orang kata, bagusnya dia ni, dermawannya dia ni, pemurah dia ni. Lalu iblis mendatangkan rasa ujub, rasa besar hati, rasa besar diri lebih pada orang lain. Tuan-tuan kena ingat, sifat besar diri inilah yang menyebabkan iblis kena campak dalam api neraka. Dan iblis dia besar diri bukan banyak kali. Sekali je. Saya ingat lagi kata guru saya, Ustaz Abang Azli kenal, Ustaz Ahmad Salahuddin. Kenal abang ingat lagi bang? Ustaz Ahmad Salahuddin ni? Ingat Ustaz, ingat. Dia sebut. Dia kata, iblis, Allah campak dia masuk dalam neraka hanya kerana sekali je dia rasa dia lebih hebat daripada Adam. Sebab dia diciptakan daripada api, Adam cipta daripada tanah. Dia rasa dia lagi mulia. Sekali je Allah campak dalam api neraka. Maka bagaimana dengan diri kita yang selalu rasa diri kita lagi hebat, lagi baik, lagi hebat pada orang lain? Macam mana sebenar keadaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu kita kena elakkan iblis daripada rosakkan amalan kita. Jadi sedekah, kalau kita buat infak, buat kebaikan, tunjuk, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat satu, kita nak orang lain ikut untuk buat kebaikan. Sebab bila dia ikut, kita dapat pahala juga. Dan yang kedua, paling utama, kata para ulama, kita kena jaga hati kita.
Kalau kita rasa kita boleh jaga hati kita, tak datang riak, tak datang takjub, tak datang ujub dan sebagainya, kalau kita boleh jaga, kata para ulama, silakan untuk kita tunjukkan kebaikan kita. Tapi kalau kita rasa tak mampu, maka menyembunyikan kebaikan itu lebih utama, sebab yang utama kita nak jaga ikhlas kita. Sebab dah disebutlah hadis tadi, siapa yang berhijrah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang berhijrah kerana Allah, kerana Rasul, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya ada pahala, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut pula bawah tu, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang berhijrah kerana dunia yang dia nak kejar. Sebab apa? Sebab di Mekah tak boleh nak niaga, di Mekah tak boleh makan, di Mekah kena sekat, kena pulau, orang Islam kena sekat. Jadi pindah ke Madinah sebab apa? Sebab nak berniaga di Madinah pula, sebab nak cari makan di Madinah pula. Bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Awim mura'atin yang kihuha, atau kerana wanita yang dia nak nikahi. Sebab zaman tu ada seorang ni, dia hijrah ke Madinah sebab apa? Sebab wanita yang dia minat ni hijrah sekali dengan Nabi, hijrah ke Madinah juga. Maka dia hijrah semata-mata kerana wanita tu. Nabi kata apa? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dengan apa yang dia niatkan, tapi tak ada nilai di sisi Allah. Mana kalau dia hijrah nak bisnes, dia dapat bisnes dekat Madinah. Kalau hijrah dia sebab orang, maka dia dapat apa yang dia hajatkan, tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Baik, kata para ulama, apa yang nak diajar pada hadis ni? Kalau hijrah yang besar, hijrah ni benda besar tuan-tuan. Daripada kaya di Madinah, hijrah jadi miskin di Madinah. Di Mekah, kaya, tinggal harta, berhijrah ke Madinah. Di Mekah, ramai anak beranak, tinggal anak beranak, seorang, seles pinggang, pindah ke Madinah. Maknanya hijrah ni bukan benda kecil. Hijrah ni tinggalkan apa yang ada di Mekah, pergi Madinah, bina kehidupan baru, start daripada bawah balik. Tetapi ada yang hijrah mereka tak diterima oleh Allah, hanya kerana niat, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu niat ni benda penting. Bahkan ada orang ditolak mati syahidnya. Mati syahid ni tuan-tuan, mati yang sangat-sangat besar. Kemuliaan, mati paling mulia, mati syahid dunia akhirat. Baik, syahid ada 3. Kan baru-baru ni bila ramai yang meninggal sebab COVID, antaranya ayah saya sendiri yang meninggal sebab COVID, orang ada perbahasan. Mati syahid ni berapa bahagian? Baik, mati syahid ada 3. Yang pertama disebut syahid dunia akhirat, iaitu orang yang keluar berperang untuk mempertahankan agama Allah, perang dengan orang kafir, mati, maka disebut mati syahid. Dan dia ikhlas. Dia mati syahid tu, dia berperang tu kerana Allah, nak menegakkan agama Allah, bukan sebab nak nampak dia berani, bukan sebab orang suruh, bukan sebab nak dapat pangkat, bukan sebab nak dapat gelaran asyahid, bukan. Dia perang tu kerana Allah. Maka dia ni dia disebut syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ni maksudnya masa mati dia diuruskan dengan urusan orang mati syahid. Tak dimandikan, tak dikafankan, solat, kemudian tanam. Kemudian tanam. Itu syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid dunia. Siapa? Orang yang berperang pada jalan Allah, berperang dengan orang kafir dan dia mati. Tapi dia berperang bukan kerana Allah. Dia perang kerana pangkat. Dia nak dapat gelaran as-suja'. Nabi sebut hadis. As-suja', orang yang berani. Dia nak orang panggil dia orang berani. Dia nak orang panggil dia orang yang gagah, orang yang perkasa. Dia nak dapat gelaran as-syahid dekat depan dia. Macam kita pergi haji, nak dapat gelaran haji kat depan tu. Kan? Maka orang ni disebut sebagai syahid dunia. Maksud syahid dunia apa? Dia diuruskan sebagaimana matinya orang syahid, tetapi dia tidak mendapat pahala syahid di hari akhirat. Dia bukan di kalangan orang yang mendapat nikmat di alam barzakh. Dan yang ketiga disebut sebagai syahid akhirat. Syahid akhirat ni iaitu syahid antaranya orang yang mati kerana wabak. Kerana ta'un. Zaman Nabi ta'un wabak. Maka wabak, apa-apa bentuk wabak, siapa yang mati orang Islam, maka disebut sebagai mati syahid. Mati syahid akhirat ni maksudnya apa? Maksudnya dia diuruskan sebagaimana matinya biasa, tetapi dia mendapat pahala syahid di hari akhirat, dia mendapat kelebihan. Kan? Jadi mungkin pada satu sudut kita tengok orang yang kehilangan keluarga disebabkan COVID, satu kesedihan.
Tetapi barangkali sebenarnya satu kegembiraan untuk orang yang mati. Orang yang mati dengan sebab COVID ni boleh jadi itu satu kegembiraan untuk dia. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab yang pertama, orang Islam yang meninggal disebabkan COVID, kan, disebabkan COVID yang di hospital tu, yang meninggal masa tidur tu, kan, kebanyakan yang meninggal disebabkan yang tidur tu, yang pertama dia mati sebab wabak, mati syahid. Yang kedua, meninggal dia sebelumnya dia menyebut la ilaha illallah. Ada saya tengok satu dokumentari, doktor tu cerita, orang Islam sebelum daripada ditidurkan, macam mana pun doktor akan pastikan dia mengucap dulu, baru dia ditidurkan. Nabi sebutlah hadis, siapa yang akhir hidup dia sebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia ni dah masuk syurga, Nabi sebut. Walaupun jasad di atas dunia, roh masih atas dunia, masih lagi jasadnya di alam barzakh, tapi dia ni dah dapat nikmat syurga. Sebab apa? Sebab akhir dia sebut la ilaha illallah. Jadi orang yang meninggal COVID ni, kebanyakannya orang Muslim akan disuruh untuk mengucap dulu. Jadi sebelum dia meninggal tu, yang kalimah yang dia ucap ialah kalimah la ilaha illallah. Dia mungkin di sisi kita sedih, tapi bagi mereka mungkin itu satu kegembiraan, kan? Sebab tu pada setiap susah ni ada senang dia, tuan-tuan. Pada setiap kepayahan ni ada hikmah yang Allah susun untuk kehidupan kita, kan? Sebab tu di kalangan kita ni mungkin ada ahli keluarga yang pergi disebabkan COVID. Kita sangka baik dengan Allah, sebenarnya Allah sedang beri kegembiraan untuk mereka di alam barzah, dipilih menjadi syahid akhirat. Baik, balik pada tadi. Jadi ada orang yang berperang zaman Nabi, bila dia perang dia mati syahid. Bila dia mati dalam peperangan tu, sahabat semua mengagungkan dia, ataupun sahabat semua berbangga dengan dia. Tapi Nabi kata tak. Nabi tak berbangga dengan dia. Sebab apa? Sebab dia mati, dia perang bukan kerana Allah. Dia perang kerana dia nak mendapat pangkat, ataupun dia nak orang sebut dia as-suja', orang yang berani. Bayang tuan-tuan, kalau mati syahid, mati yang mulia itu, ada yang Allah tolak disebabkan niat yang salah, maka bagaimana dengan amalan kita yang biasa-biasa ni? Amalan solat kita, sembahyang kita akhir waktu, bacaan Quran kita yang tak sempurna, sedekah kita yang sedikit, sedekah kita yang tak ikhlas, amalan kita yang biasa-biasa ni, lagilah Allah tak pandang kalau tidak ada ikhlas. Kalau yang hijrah yang besar tu, mati syahid yang mulia itu pun ada yang ditolak oleh Allah kerana niat selain daripada Allah, apatah lagi amalan kita orang biasa ni, amalan kita orang-orang awam ni, wallahu alam, kalau tidak ada ikhlas, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu benda yang paling kita kena muhasabah, paling kita mustahak kita kena ambil daripada hijrah ni, iaitu kita kena selalu pembaharui niat kita. Niat apa-apa yang kita buat dalam kehidupan kita, niat kerana Allah. Tapi amal yang baiklah. Jangan amal buruk pun niat kerana Allah. Aku mencuri sebab kerana Allah. Tak boleh, tak terimalah, Allah tak terima sebab benda tu terang-terang dosa. Kan, aku buka aurat kerana Allah, itu tak boleh lah. Itu terang-terang dosa, terang-terang benda yang Allah larang. Tapi benda yang kebaikan yang kita buat, pastikan disertai dengan niat kerana Allah, ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa mungkin sekadar tu perkongsian. Mungkin kita bagi masa untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat, kalau ada yang nak tanya soalan, mungkin boleh tanya soalan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Yang saya tak boleh jawab, saya tangguh. Saya minta jawab lain kali, ataupun saya bagi jawapan tu dekat Abang Azri dan sebagainya. Mungkin boleh nantilah siapa yang nak tanya soalan tu boleh buka, boleh unmute, ataupun boleh tanya dekat chat. Boleh. Nanti saya baca dan saya terus jawab, insya-Allah. Kita buka lah 2-3 soalan Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Ada apa nak tanya? Kak Ju, Kak Noh. Boleh nak bertanya, boleh tanya. Tanya yang pelik-pelik pun tak apa, Ustaz saya sporting, jangan risau. Tak Ju tanya Hello, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalannya macam ni Ustaz. Kuatkan sikit Kak Ju, suara tak dengar. Kuat sikit. Okay, biasanya ada orang kan kalau dia memberi, kita kata dia kata saya ikhlas ni, janganlah bayar, saya ikhlas ni, saya ikhlaskan. Macam mana tu Ustaz pandangan dari sudut tu? Perlukan itu diucapkan atau bagaimana? Okey, baik. Ustaz, ya. Okey, saya terus jawab. Silakan Ustaz, silakan. Okey. Baik, okey. Tidak ada masalah untuk dia sebut
Sebab ikhlas itu letaknya pada hati, bukan pada percakapan. Barangkali dengan dia sebut ikhlas tu dengan tujuan untuk dia ikhlaskan lagi hati dia, maka itu tidak ada masalah. Kan? Boleh jadi orang yang tak sebut tu tak ikhlas, maka Allah tolak juga. Sebab yang penting ikhlas dalam hati. Kan? Dia tak sebut, Tuhan saya ikhlas bagi ni. Tapi dalam hati dia bagi, dia kata, oh ini orang ni miskin ni, aku boleh bagi sebab aku kaya. Ataupun dia tak ikhlas dengan tujuan yang lain. Kan? Dia tak sebut ikhlas, tapi hati dia tak ikhlas, Allah tolak. Tapi kalau dia sebut dia tu dengan tujuan untuk menguatkan hati dia. Saya ikhlas ni bagi ni, sungguh-sungguh ni. Dia dengan tujuan nak menguatkan hati dia, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia sebut untuk menunjukkan dia ikhlas, atau dia nak tunjuk kata-kata konon-konon dia ikhlas, padahal dia tak ikhlas pun, maka itu tetap juga ditolak oleh Allah. Dia tak sebut ke tak sebut tak penting. Yang penting apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau orang yang kalau ada orang bagi dekat kita, dia sebut ni saya ikhlas bagi ni. Kita yang kata pula, oh ni tak ikhlas ni. Sebab bagi tahu dia ikhlas, tak, belum tentu. Kadang-kadang dia sebut dengan sebab dia nak kuatkan keikhlasan dalam hati dia. Maka tidak ada masalah. Boleh? Okey. Boleh, Okey. Okey, Abang Zali ada apa nak tanya? Kak Bibi, Abang Bain, ada apa nak bertanya? Ajar Nur Zahra, insya-Allah. Jangan malu-malu segan. Ustaz, saya ni dalam masa yang sama ni, saya tengah buat kempen untuk misi ke Baitullah ni. Kita akan buat 6 bulan daripada, insyaAllah kita akan start bulan 9-10 ni, misi ke Baitullah bersama target lah. Punya target nak bawa ahli yang ada dalam dalam Zoom ni, nak pergi semua nak menunaikan umrah, insyaAllah. Ustaz bagi sikit Ustaz, apa nikmat dia solat dekat Mekah, dekat Madinah, berapa dah berdunia, apa dia punya fadilat yang orang kata banyak lah kat sana. Boleh. Kan? Baik, boleh. Okey, okay, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertamanya, solat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, dia ada yang pertamanya dia merupakan Allahumma salli ala Muhammad, merupakan perjalanan yang paling dituntut oleh Allah. Nabi sebut ada kalau nak pergi, nak pergi dekat 3 tempat ni. Nabi kata yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ketiga-tiga ni ada kena jadi keutamaan kita dalam kita bermusafir. Sebab tu sebelum kita nak pergi mana-mana, sebelum kalau kita sendirilah sebagai individu, kita nak berjalan, nak bawa family kita mula-mula bawa pergi Mekah, Madinah dulu. Allah. Biar itu jadi kalau luar negara lah, kalau kita ada kemampuan lah. Kalau kita ada kemampuan, kita ada keuangan, okey. Sebelum kita nak pergi luar negara, nak pergi Switzerland ke, nak pergi Austria ke, nak pergi Jerman ke, nak pergi London ke apa, pergi Mekah, Madinah, kemudian kalau boleh Masjidil Aqsa sekali. Pergi ke Masjidil Aqsa sekali. 3 ni ada. Sebab apa? Itu adalah perjalanan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Itu dia. Baik. Jadi dan di sana ada kelebihan apabila kita solat di masjid ataupun di Mekah dan juga di Madinah. Di Masjidil Haram kita solat di sana seumpama dengan solatnya berkali ganda, 100,000 kali ganda. Allah Akbar. Di Masjidil Haram. Maksud kalau kita sembahyang 2 rakaat sembahyang duha, bermaksud kita sembahyang seolah-olah sembahyang kita kita sembahyang sekali solat duha, seolah-olah kita di tempat kita sembahyang 100,000 kali. Allah solat duha kita. Besarnya ya Allah. Solat fardu kita sembahyang maghrib sekali di sana seolah-olah 100,000 maghrib kita sembahyang. Allah. Kelebihan tak ada kan? Yang tak ada di tempat kita. Baik. Dan kalau kita Masjid Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di Masjid Nabi anda ialah sebanyak 1,000 kali.
Cumanya beza. Ada sebagian ulama menyebutkan bahawa kalau di Mekah, seluruh tanah haram itu bersamaan kalau kita sembahyang bersamaan dengan 100,000 kali di sekitar tanah haram. Maksudnya dalam masjid kita sembahyang dalam hotel ke, sembahyang sunat kita dalam hotel, tapi jangan lepas ni pergi umrah sembahyang dalam hotel. Yang tu Ustaz dia bagi jawapan muncul. Tu jawapan muncul. Oh, tu jangan muncul Jawapan muncul. Itu yang saya simpan tu. Itu Ustaz ajar saya tu. Ada juga bila dengar benda ni dia sembahyang dekat dalam bilik je. Kan? Itu soalan yang saya ajukan Ustaz tu. Ustaz, kalau saya sembahyang bilik dapat tak 100,000? Lupa patutnya yang ni sebut sebelum balik. Diam Ustaz, diam. Kita je tahu. Jangan sebut lagi. Okey, baik. Yang kedua di Masjidil Haram iaitu sebanyak 1,000 kali. Itu kelebihan lah. Itu dua pun sudah dah cukup jadi semangat kita untuk kita ke masjid ke Mekah dan juga Madinah. Jadi ulun kalau saya dekat company saya kita panggil kontes lah kan. Apa yang company nak bagi tu, ulun sungguh-sungguh buat niat kerana Allah dengan cara yang betul. Niat, insya-Allah Allah akan bantu, insya-Allah. Tapi untuk tuan-tuan semua, saya satu benda yang saya sangat cemburu dengan Ustaz Abu Jihad ni, yang saya paling cemburulah dengan Ustaz Abu Jihad ni, dia baru je balik daripada Masjid Al-Aqsa di Palestin. Al-Aqsa saya sangat cemburulah. Dia bersama jemaah dengan Ustaz Salihuddin apa semua ni, dia pergi ke Masjid Al-Aqsa. Sama 14 hari Ustaz lepas tu baru ke Mekah dengan Madinah kan. So macam mana keadaan di Al-Aqsa Ustaz ketika Ustaz dekat sana? Senang ke susah ke masuk Al-Aqsa tu? Kan? Ustaz Google apa? Bukan. Bukan, ingat Ustaz Google. Tak. Okey. Baik. Dia Masjidil Aqsa ni dia kalau kita masuk Palestin, pertama kita kena bayar visa dia lah. Visa dia mahal juga lah. Sini dalam $200 ke tak silap saya. Tak silap saya lah. Seorang visa untuk masuk ke Masjidil Aqsa, ke Palestin. Dia kalau masuk ke Masjidil Aqsa, dia melalui sempadan Jordan. Kalau masuk ke Gaza, baru masuk ikut Mesir. Jadi kalau nak masuk ikut Jordan, dia tak ada masalah sangat. Dia ketat, tapi tak sesusah masuk Gaza. Sebab konflik di Palestin banyak berlaku di Gaza. Di Masjidil Aqsa tak ada masalah. Kita boleh semayang apa macam biasa, tak ada masalah dekat sana. Masa saya pergi pun tak ada gangguan yang itulah. Yang ada pun askar dia orang pegang pistol, pegang senapang gitu je lah. Kan tak ada masa tu pun tak ada demonstrasi, tak ada mana, semayang elok apa semualah. Jadi nak masuk situ dia tak susah sangat. Tapi dia ketat tapi tak susah. Kalau kita bayar visa apa semua, dia orang lagi seronok lah sebab visa tu Israel dapat. Pergi kat Israel visa tu Israel dapat. Yang problem kalau nak masuk Gaza tu susah lah. Tak semua orang boleh masuk lah kalau Gaza tu. Ustaz, kalau package pergi Al-Aqsa berapa ribu Ustaz itu pergi? Itu masjid ni 9 lebih rasanya. 9,000 lebih? Allah. 9,000 lebih. InsyaAllah 9,000 lebih kita pergi Al-Aqsa, Madinah, Mekah. Kan? 9,000 lebih. Kan? Boleh. Tapi kita pergi dengan Ustaz Salihuddin lah. Boleh. Bila Ustaz Salihuddin bawa ke sana, mesti Ustaz Abu Jihad ada punya. Kan? InsyaAllah boleh. Kan? Saya orang ajak asal free jalan. Betul. Saya suka kawan dengan Ustaz Abu Jihad ni pasal dia sama kepala dengan saya kan, sama-sama rock. Sama rock. Kan. So ada apa lagi soalan tak? Ada lagi kalau ada? Satu lagi. Tak ada kita kalau tak ada kita nak Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Bermain. Macam mana kita nak khusyuk bila time semayang ni? Sebab selalunya kita duduk semayang, contohnya kita tengah duduk semayang baru baca Al-Fatihah kan, dia kira nak menguap. Selalunya time subuh lah duk Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahman. Bila Ar-Rahman dia kira nak menguap ngangah. So macam mana kita nak bagi hilang benda tu dan kita boleh khusyuk elok-elok? Okey, baik. Dia baik. Macam berat Ustaz nak jawab ni. Berat. Sebab kita pun susah pun nak khusyuk. Kan? Sebab ada zaman Nabi SAW ada seorang sahabat ni. Nabi kata siapa semayang khusyuk, aku bagi dia hadiah. Siapa boleh khusyuk daripada awal sampai habis, aku bagi dia hadiah.
hadiahkan jubah dia kan. Bagi hadiah kan. Tak, Sampai ujung nak habis tu dia teringat apa hadiah Nabi nak bagi kat aku. tak hujung. Katanya nak khusyuk ni susah. Tetapi kita kena usaha. Betul. Dia tak khusyuk sah sembahyang kita. Tetapi khusyuk kita menentukan nilai pahala di sisi Allah. Itu kita kena ingat baik. Dia tak khusyuk, sembahyang kita tetap sah. Selagi kita ikut rukun, ikut syarat dia, tak buat benda yang membatalkan solat, maka solat kita Allah terima. Tetapi dari sudut pahala dilihat dengan banyak mana kita khusyuk. Sebab tu solat ni sebagaimana kita hidup. Kena ingat. Nak khusyuk dalam sembahyang sangat bergantung bagaimana kehidupan kita di luar solat. Kalau di luar solat kita, apa-apa kita buat, banyak kita ingat pada Allah, banyak kita ingat kepada Nabi, banyak ingat dosa pahala, insya-Allah solat kita mudah khusyuk. Tapi kalau dalam hidup kita banyak jauh pada Allah, kita banyak jauh pada Nabi, banyak jauh pada kebaikan, dalam solat kita payah kita nak khusyuk. Jadi sebab tu khusyuk solat ni dia menentukan bagaimana hidup kita. Sebab tu orang, kalau kita nak tengok orang, tengok sembahyang dia. Bukan tujuan kita nak merendahkan dia lah. Maknanya kalau kita nak tengok diri kita pun, kita tengok solat kita. Kan? Biasa orang kalau sembahyang lah, di awal waktu, kita akan selalu tengok orang ni, orang dia cermat. Orang dia cermat. Kalau buat kerja dia mesti comel. Kerja dia mesti lawa. Sebab apa? Sebab orang solat di awal waktu ni biasanya solat dia comel. Tertib, ikut rukun sungguh, buat semua sunat yang dia mampu buat. Sebab apa? Sebab dia sembahyang di awal waktu. Beza dengan orang solat di akhir waktu. Dia buat yang wajib je. Yang wajib tu pun sekadarnya, asal boleh je. Kan? Maka dalam kehidupan dia pun sama. Dia kalau buat kerja ni asal siap je. Cantik tak cantik belakang cerita. Janji siap. Sebab tu sembahyang kita, bagaimana kita sembahyang menentukan bagaimana kehidupan kita. Sebab tu kalau kita jaga sembahyang kita, Allah akan jaga diri kita. Kalau kita jaga sembahyang kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga rezeki kita, insya-Allah. Sebab tu sembahyang kita kena jaga. Kan? Sebab tu khusyuk kena jaga. Banyaklah nak khusyuk, antaranya yang para ulama ajar, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kita beristighfar sebelum sembahyang. Kemudian kita baca surah An-Nas. Itu para ulama kita ajarlah baca surah An-Nas sebelum solat. Kemudian kita memahami makna setiap bacaan kita. Itu lebih membantu untuk kita khusyuk. Ada kulihal, khusyuk ni bukan benda yang kita boleh gambarkan atas paper, kita boleh gambarkan dia bentuk dia macam mana. Tapi dia bagaimana kita menghadirkan hati kita apabila kita solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, jawapan yang kedua saya nak jawab kat Ustaz. Tadi Abang Mbak yang cakap dia nguap subuh kan, ngantuk, nak dapat khusyuk. Kalau saya Ustaz, saya syorkan jogging dulu Ustaz. Jogging lah. Tak ada Ustaz. Jogging dulu lah. Jogging dulu Ustaz kan. Okey, kalau tak ada apa-apa, itu soalan yang kedua. Kita buka dua soalan je lah kan. InsyaAllah kita sama-sama lah. Sampai ke Baitullah ni insyaAllah. InsyaAllah Ustaz tolong doakan kita supaya sampai semua ahli-ahli IQ Revolution ni. Sebab itulah hajat kami semua ni untuk menunaikan ibadah umrah di sana Ustaz kan. InsyaAllah macam saya kalau tanya Ustaz, saya alhamdulillah sebelum COVID tu saya ke sana insyaAllah memang setahun 2 kali. Ustaz Abu Jihad pun tahu insyaAllah kan, memang kita pergi sana memang kita nak cari sesuatu pasal ketenangan tu di Madinah tuan-tuan dan ujian tu di Mekah tuan-tuan sebenarnya pasal di Madinah ni terlalu tenang dan di Mekah tu tempat ujian kita, tengok orang berbagai-bagai orang ragam dan sebagainya, so kat situlah ujian kita. Di Madinah ni sangat tenang kalau kita tengok sama-sama kat situ kan, kita menghayati seperti Ustaz cakap memang mana-mana yang kita buat macam Ustaz Yusaini, Ustaz Ahmad Suki yang ni, diorang akan buat satu tempat dia di tanah halal, dia sewa tanah tu di tanah lapang, kalau kita panggil ni di padang di padang hijau. Macam di Arab ni dia ada satu padang hijau. Orang Arab ni kalau dia cakap padang tu syurga dia tuan-tuan, pasal dia tak ada rumput hijau, tak ada tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi sekarang dah banyak Ustaz kan. Jadi di situlah kita berdoa, bermunajat, kita tahlil dan sebagainya. Di situlah kita menjatuhkan kita punya segala ego yang ada dalam badan kan. Di situlah kita teresap, menangis, merayu, merintih
mohon ampun dengan Allah dan sebagainya. Jadi penutup kata kita hari ini pada malam ini saya minta Ustaz Abu Jihad ni untuk berdoa sedikit. Bab COVID tu Ustaz Abu Jihad juga telah kehilangan ayah dia dan tahun ni untuk disebabkan COVID kita sama-sama doalah agar semuanya dalam rahmat Allah semua. Jadi insya-Allah Ustaz minta satu Ustaz doakan kita sama Ustaz sebab ada ramai di antara kita ni yang kena COVID, yang ada di antara kita yang kena positif COVID yang meninggal mak, ibu, ayah semua dan sebagainya Jadi Ustaz kita minta doa sama-sama Ustaz. Boleh Ustaz Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفir lana dhunubana. Ya Allah ya Tuhan kami pada malam ini kami menadah tangan kepadamu ya Allah, ampunkan semua dosa kesilapan kami ya Allah. Amin. Dosa kesalahan kami ya Allah, Amin. yang besar maupun yang kecil ya Allah. Amin. Sedar ataupun tidak ya Allah, dosa yang kami sengaja ataupun tidak ya Allah. Ya Allah, kami banyaknya dosa kesilapan kami ya Allah, yang lakukan kepadamu ya Allah. Tetapi kami tahu rahmat dan juga pintu keampunanmu melangit luas ya Allah. Ampunkan kesilapan kami ya Allah. Amin ya Allah. Janganlah kerana dosa kami yang banyak ini ya Allah menyebabkan Kau menurunkan bala di atas kami ya Allah, menyebabkan Kau menarik kerahmatan dalam kehidupan kami ya Allah, menyebabkan berkat dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya kami pandanglah kami dengan pandangan yang rahmah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pandanglah kami dengan pandangan belas kasih-Mu ya Allah. Jangan pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Kami azab siksa-Mu ya Allah. Jangan pandang kami dengan pandangan murka-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih dan sayang daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami dengan sifat lembut-Mu ya Allah, maka berlembutlah dengan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sekiranya ada di kalangan kami yang sedang menderita kesakitan ya Allah, maka Engkau sembuhkan ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami yang sedang dalam kesempitan ya Allah, maka dilapangkan akannya ya Allah. Sekiranya kami ada yang di dalam masalah ya Allah, maka berikan jalan keluar dalam kehidupannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami dari tempat kami berharap dan kami mengadu menaikkan hanya padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami permudahkanlah urusan syarikat kami ya Allah, permudahkan urusan perniagaan kami ya Allah. Bantulah kami pada setiap perbuatan kami ya Allah, setiap pekerjaan kami ya Allah, jadikan ianya kerana-Mu ya Allah, jadikan ianya mendapat berkat daripada-Mu ya Allah. Ya Allah pandulah setiap langkah daripada kami ya Allah, supaya setiap langkah kaki kami itu memberikan pahala di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ampunkan kami ya Allah, sekiranya sepanjang kami berniaga, sepanjang kami bekerja ya Allah, ada kami tertinggal kewajipan kami ya Allah, kerana kesibukan kami ya Allah, ada perkara sunat yang kami tidak lakukan ya Allah, ada hak ibu dan ayah kami yang kami abaikan ya Allah, maka Engkau ampunkan kami ya Allah. Janganlah kerana pekerjaan kami, perniagaan kami ini menyebabkan kami jauh daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah dengan disebabkan perniagaan ini dan juga pekerjaan ini ya Allah, kami lebih takut kepada-Mu ya Allah, kami lebih mudah melakukan kebaikan
kebaikan ya Allah. Lebih mudah untuk kami bersedekah dan membayar zakat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. So kita di akhir rancangan program pada Zoom meeting pada malam ini, insya-Allah jam dah menunjukkan pada pukul 9.14 minit. Maknanya Ustaz pun dah terlebih 14 minit ni kan. Tak apa. Insya-Allah ada masa, ada ruang, ada waktu, ada peluang, kita sama-sama nanti jemput Ustaz Abu Jihad ni. InsyaAllah kita memperhalusi, kita akan banyak lagi soalan-soalan yang akan ditanya nanti pada hari yang akan ditetapkan, mungkin bulan depan dan sebagainya, mengikut masa Ustaz Abu Jihad. Kalau ada peluang masa, kita akan jemput, saya akan jemput Ustaz Abu Jihad ni, insyaAllah. Okay. Dan pada Ustaz ada soalan ke? Nak saya jawab? Cik, Ustaz pula ada soalan. Baik, insyaAllah. Baik, terima kasih semua. Okay Ustaz. So, harap maaf kalau ada kekurangan daripada pihak saya Ustaz. Saya mohon ampun dan maaf. Anda kata ada keterlanjuran kata Ustaz. Dan semua saya mohon ampun dan maaf. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk semuanya datang daripada saya Ustaz dan semua ahli-ahli saya, insya-Allah. So itu saja Ustaz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.